Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali bagi memulakan majlis ataupun sidang media kita pada petang ini, saya mewakili seluruh warga Kementerian Belia dan Sukan dan juga warga komuniti sukan sempena dengan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Batik mewakili semua komuniti sukan merafak sembah menjunjung kasih dan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Batik dan seluruh warga KBS sentiasa berdoa agar Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala serta dikurniakan kesihatan bagi meneruskan pemerintahan, bagi memayungi rakyat jelata dan serta negara. Saya mengambil kesempatan untuk juga mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh rakan-rakan media yang hadir pada petang ini di sidang media Kementerian Belia dan Sukan berkaitan dengan pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 2. Pada petang ini saya disertai oleh timbalan menteri saya Yang Berhormat Senator Wan Ahmad Faisal, timbalan Ketua Setiausaha Puan Ramona, Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Sapawi, Ketua Pengarah ISN Saudara Faizal dan Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Datuk Hajah Hatifah. Sidang media pada petang ini adalah berkaitan dengan pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 2. Ini susulan daripada pengumuman yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam. Dalam ucapan khas beliau telah menyatakan beberapa langkah yang diambil dalam exit strategi, terutamanya pemulihan COVID-19 ini, dan beberapa langkah yang diambil sebagai salah satu daripada langkah keluar daripada PKP dan pengenalan apa yang disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang akan berkuat kuasa pada 10 hari bulan Jun ini. Serentak dengan itu juga beberapa sektor telah dibuka, membabitkan pembukaan sektor-sektor sosial, sektor keagamaan dan tidak terkecuali mendapat nafas baru adalah sektor sukan. Dan sebentar tadi pun pukul jam 2 petang, sidang media yang setiap hari yang dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, Menteri Kanan Keselamatan, juga telah memberi perincian yang lebih berkaitan dengan sektor sukan yang telah pun dibenarkan dibuka. Cuma hari ini saya akan memberi beberapa perkara penjelasan secara lebih teliti dan juga beberapa perkara yang berkaitan dengan protokol SOP yang telah pun dipersetujui oleh MKN, KMKM dan juga oleh mesyuarat menteri-menteri berkaitan dengan pelaksanaan PKP yang dipengusikan oleh Datuk Seri Ismail Sabri. Pada umumnya saya nak maklumkan bahawa kerajaan mengambil keputusan untuk membuka semula sektor sukan dan rekreasi fasa 2 ini atas 3 objektif utama. Pertama, untuk mengembalikan rakyat Malaysia kembali ke gaya hidup sihat melalui aktiviti bersukan. Kerana dalam tempoh 3 bulan yang lalu, for the last 3 months, rakyat terkekang daripada untuk melakukan aktiviti sukan, walaupun pada fasa pertama sudah ada beberapa aktiviti yang telah dibenarkan, namun banyak lagi aktiviti yang masih lagi terhalang ataupun terlarang menyebabkan aktiviti sukan tak dapat dilakukan secara sepenuhnya. So pembukaan fasa kedua ni bagi membolehkan rakyat kembali pada gaya hidup sihat melalui budaya bersukan.
Kedua, objektif utamanya adalah untuk membolehkan industri sukan kembali beroperasi, sekaligus dapat membantu mereka yang terlibat dalam industri tersebut untuk menjana pendapatan dan demikian juga untuk membantu merangsang semula kegiatan ekonomi negara. Mungkin semua sedia maklum dalam tempoh 3 bulan, antara yang terkesan cukup teruk selain daripada industri pelancongan adalah industri sukan. Mereka yang mempunyai fasiliti kemudahan sukan tak dapat langsung dilakukan kerana kebanyakan sukan yang pada peringkat awal yang dikatakan sebagai indoor masih tidak dibenarkan pada waktu itu. Namun pada pembukaan sukan dan rekreasi pada fasa kedua ini akan membolehkan mereka yang terlibat dalam industri sukan memulakan operasi sekaligus merancakkan semula kegiatan ekonomi melalui industri sukan. Dan yang ketiga ini adalah juga penting adalah untuk melakukan penerapan nilai budaya baru di kalangan rakyat Malaysia melalui norma baru. Dan juga pematuhan SOP sebagai salah satu sebahagian daripada kelaziman, kebiasaan dan norma baru. Dulu sukan ni adalah hak milik rakyat. Sukan is a property of people. It's a public property. Tak ada halangan dari tak ada sekatan untuk bersukan. Tetapi dalam budaya baru kita perlu mematuhi SOP dan ini menjadikan ia satu kelaziman yang baru. Dan kelaziman ini tak akan dapat dimulakan budaya dia kalau tidak ada pembukaan sektor sukan dan rekreasi. Maka pembukaan sektor sukan dan rekreasi ini juga salah satu daripada pentingnya adalah untuk menerapkan nilai dan budaya baru di kalangan rakyat Malaysia, di kalangan masyarakat bersukan dan juga di kalangan para atlet sendiri. Maka atas 3 sebab inilah maka hari ini saya nak memaklumkan bahawa untuk memudahkan rakan-rakan media untuk faham, kerana dahulunya selepas fasa 2 telah dibenarkan, dibuka, masih banyak senarai yang berada dalam senarai terlarang. Jadi bagi memudahkan untuk rakan-rakan media faham, saya akan mulakan dengan memaklumkan apa yang dilarang dahulu. Sebagai just to give the idea in a more clarity way that each and one of you can understand. Sukan yang masih ataupun kegiatan yang masih dilarang hanyalah 4 perkara saja. Mudah saja nak ingat, 4 je. Pertama, tiada kejohanan, tiada penganjuran kejohanan ataupun pertandingan dalam tempoh PKPP ini. Keputusan yang telah dibuat oleh MKN dengan KKM. Maknanya sama ada di peringkat domestik ataupun international, tidak ada kata penganjuran sama ada sukan berpasukan, sukan individu, sama ada sukan indoor atau outdoor. So as far as penganjuran kejohanan dan pertandingan tidak dibenarkan kerana ia membabitkan mass gathering. Namun kalau ada perkara yang terkecuali daripada itu, ia akan dilihat daripada masa ke semasa. Tapi spirit pada waktu sekarang semua kejohanan tidak dibenarkan. Kedua, tiada aktiviti sukan dan rekreasi secara bersentuhan. Simple. Bukan sukan, aktiviti sukan dan rekreasi secara bersentuhan. Sebab seperti sukan karate, seperti sukan taekwondo, silat, kalau ada for as long as sukan tersebut, aktiviti sukan tersebut tidak ada physical contact, maka ia dibenarkan. Tetapi kalau dia bersifat combat, dia bersifat ada dua dan ada physical contact, maka it will still be in the prohibited list. Contohnya taekwondo ataupun karate. Karate ada 2. Satu karate tempur, satu karate dalam bentuk kata. Demikian juga taekwondo, silat. Yang tidak melibatkan dibenarkan, tetapi yang melibatkan tidak dibenarkan. Bukan sukan tersebut, tapi aktiviti sukan tersebut. Yang ketiga,
Tiada permainan dan perlawanan bagi sukan berpaksukan. A team-based sport. Seperti sukan bola sepak, hoki, rugby dan juga termasuk juga sukan-sukan tempur yang lain seperti taekwondo, silat dan juga karate. Maknanya kalau sukan tersebut tak boleh ada dalam bentuk pertandingan. Aktiviti dibenarkan tetapi selagi mana tak ada kontak, tetapi pertandingan tidak dibenarkan. Dan yang keempatnya, tiada aktiviti di dalam kolam renang. So ini adalah 4 saja yang tinggal yang terlibat dalam prohibited list. Dan mungkin sebagaimana yang sebahagian rakan media dah dengar tadi daripada pengumuman oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, serentak dengan itu banyaklah perkara-perkara dan juga aktiviti sukan yang telah pun dibenarkan dibuka semula. Sekadar untuk recap, antaranya ialah mesyuarat telah bersetuju untuk membenarkan semua jenis sukan yang tiada sentuhan badan, non-contact sport, sama ada di dalam ataupun di luar dewan. Kena ingat, dulu di dalam dewan tak dibenarkan, sekarang di dalam dewan dibenarkan, indoor dibenarkan. So on the same note, mesyuarat tersebut juga telah membenarkan serentak dengan itu pembukaan semula gimnasium, dewan tertutup, indoor venue, dewan badminton, kompleks sukan, pusat snooker dan semua pusat-pusat sukan yang lain, for as long as aktivitinya adalah non-contact. Dahulu semua dewan tertutup ini they are listed under prohibited list ataupun negative list, tapi sekarang semua dewan tertutup dibenarkan. Namun dari segi SOP pengurusan, operator kompleks pusat sukan perlu mengisi borang notifikasi pembukaan terlebih dahulu melalui laman web MITI di alamat notification.miti.gov.my bagi tujuan rujukan pematuhan SOP serta tujuan pemantauan oleh KBS nanti. Portal notifikasi tersebut boleh diakses bermula daripada hari ini, iaitu 8 Jun 2020. Dan sebagaimana yang saya sebut 4 yang dilarang tadi, kepada sukan-sukan yang dikatakan sukan individu, sukan pemotoran, sukan ekstrim, sukan rekreasi dan riadah, for as long as there's no physical contact, they are the permissible sports. Dan kebenaran ini diberi berdasarkan SOP penjarakan. Pertama, 1 hingga 3 meter kepada yang statik. Kedua, 3 hingga 5 meter kepada yang aktiviti sukan yang dinamik. Ini membabitkan acara seperti aerobik, zumba, termasuklah latihan bola sepak, hoki, bola jaring dan juga rugby. Dan sebagaimana yang saya sebut tadi, sukan-sukan berpaksukan walaupun tidak dibenarkan kerana there is a possible physical contact, namun sukan tersebut dibenarkan untuk tujuan latihan dan non-contact training dengan penjarakan sosial 3 hingga 5 meter di antara seorang ke seorang sewaktu latihan. Ini secara langsung memberi kebenaran kepada pasukan bola sepak kebangsaan, Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan juga pasukan bola sepak negeri, kelab-kelab di bawah MFL serta akademi yang lain yang berdaftar untuk memulakan latihan bola sepak secara tidak bersentuhan ataupun non-contact training. This is also the SOP
that adopted by EPL. Walaupun UK membenarkan, kajian UK membenarkan peringkat permulaan untuk bola sepak dimulakan, tetapi EPL memulakan latihan non-contact terlebih dahulu. So demikian juga di Malaysia, sukan berpasukan tadi saya sebut tak dibenarkan kerana ada possible contact, permainannya pun tidak dibenarkan, tetapi latihan dibenarkan non-contact dengan kata penjarakan SOP dia 3 ke 5 meter for dynamic dan static untuk 1 hingga ke 3 meter. Demikian juga kepada latihan sukan berpasukan yang lain seperti hoki dan mana-mana juga sukan yang ada liga masing-masing. They can start to have a training berdasarkan pada non-contact training. Baik, selain daripada itu, memandangkan premis-premis dan operator the indoor arena dah dibenarkan untuk beroperasi, maka pihak MKN dan KBS akan memuat naik SOP yang terkini untuk dipatuhi sebagai rujukan kepada individu dan juga operator fasiliti untuk membuat perancangan dan pelaksanaan pembukaan fasiliti sukan dan rekreasi masing-masing. They can begin to do notification today and then they have 1 week before they can open by 15 of June 2020 ataupun pada hari Senin yang akan datang. Secara kasarnya ialah terdapat 2 jenis protokol SOP yang akan dimuat naik. Pertama, protokol SOP arm individu yang membabitkan 12 perkara yang perlu dipatuhi oleh individu perorangan, manakala yang keduanya adalah protokol arm pengurusan kepada pemilik operator badan sukan yang mengandungi 18 perkara. I think all of you will be given the full set of the SOP, and then it can be accessible to our website in the later part. So antara 12 perkara yang boleh saya kongsikan di sini yang perlu diambil perhatian adalah untuk protokol arm individu. Mereka perlu pertama memuat turun mendaftar aplikasi MySejahtera, memakai pemakaian face mask sebelum dan selepas daripada aktiviti, memastikan penjarakan yang saya sebut tadi, kalau statik 1 hingga 3, kalau dynamic 3 hingga 5 meter. Langkah-langkah lain sebagaimana yang lazim didengar tentang perlunya hand sanitizing dan sebagainya. Dilarang untuk meludah sebarang merata-rata. Dilarang untuk berkongsi peralatan, dan pastikan peralatan dibersihkan dan dinyah kuman dengan keadaan yang baik. Dan yang terakhir sekali adalah aktiviti adalah digalakkan yang melibatkan kanak-kanak di bawah 12 tahun dan juga kumpulan OKU dan warga MAS. Mereka tidak digalakkan untuk dibawa ke premis-premis sukan. Itu adalah untuk protokol arm individu. Manakala untuk protokol arm pengurusan, antara perlu dipatuhi oleh pemilik-pemilik di bawah protokol arm pengurusan, operator premis perlu memastikan bahawa premis dimaklumkan melalui notification yang saya sebut tadi. They must log in to notification.mit.gov.my bagi tujuan SOP dan bagi tujuan pemantauan oleh pihak KBS. Saya dah mengarahkan Jabatan Belia dan Sukan di peringkat negeri dan di peringkat daerah untuk memastikan mereka yang telah menghantar notification dan mereka yang akan membuka operasi mereka pada minggu depan akan dilakukan pemantauan
supaya kita dapat lihat bahawa sebarang cadangan dan SOP yang telah pun disebut tadi akan dapat dipatuhi dan diikuti. Selain daripada itu, individu yang tidak berkenaan ini, this is incumbent upon the facility operator. Operator premis perlu menyediakan tata cara SOP dalaman over and on the top of SOP yang kita ada. Kalau ada langkah-langkah lain dan juga kalau ada garis panduan yang lain, menyediakan tata cara berkaitan pencegahan penularan COVID yang selari dengan SOP AMKN. Ketiga, individu yang tidak berkenaan tidak dibenarkan berada di premis dan venue. Maknanya kalau nak pergi ke tempat-tempat indoor seperti dewan sebagainya, you just go alone ataupun pergi kepada mereka yang benar-benar akan terlibat dalam aktiviti sukan, dan for those yang tak terlibat tidak dibenarkan untuk membawa orang-orang yang tidak ada kaitan dengan aktiviti tersebut. Keempat, antara tanggungjawab operator kepada fasiliti tersebut adalah untuk melakukan kawalan bilangan petugas dan pengguna pada setiap sesi mengikut keluasan premis dan venue. Kelima, operasi premis digalakkan dilakukan secara penggiliran dan penjadualan bagi memungkinkan kita dapat kontrol jumlah pengunjung yang hadir ke premis. Kalau kebiasaan mungkin ada, tapi bila kita nak lakukan kata SOP yang membabitkan penjarakan dan nak pastikan bahawa peralatan-peralatan sukan yang nak digunakan itu dapat disanitizekan selepas digunakan, maka adalah digalakkan dilakukan penggiliran dan juga dilakukan penjadualan agar the SOP itu benar-benar dapat dipatuhi. Selain daripada itu, pemilik fasiliti tersebut juga perlu merekod aktiviti masuk dan keluar. Peralatan yang perlu dibersih dan dinyahkumankan sebelum dan selepas digunakan oleh pengunjung. Dan yang terakhir sekali adalah antara lain ialah pembersihan nyahkuman premis secara keseluruhan perlu dah dilakukan secara kerap dan berkala. Dan ada 18 semua sini. I think it will be uploaded on our website dengan juga MKN punya website. Tapi I think semua, all of you will be given one set of this. Dan sebagaimana tadi saya ulangkan semula bahawa pembukaan fasiliti ini hanya akan dibenarkan selepas notifikasi dibuat yang boleh bermula hari ini, dan pembukaan itu bermula 15 Jun. Just 1 week kata grace period lah for all the sport facilities operator to get themselves ready and do the needful atau whatever the required of the necessary preparation untuk membolehkan all this SOP are properly done. Untuk sukan pemotoran seperti sukan-sukan lain, acara kejohanan dan pertandingan masih tidak dibenarkan selari dengan keputusan aktiviti penganjuran kejohanan. Walau bagaimanapun, track D untuk sukan bermotor dua roda dan 4 roda dibenarkan bagi tujuan pengujian kenderaan dengan keperluan dan SOP yang sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi. Jadi in short, saya boleh rangkumkan bahawa semua yang akan terlibat dalam proses untuk melaksana dan menjayakan pembukaan sukan dan rekreasi fasa 2 ini terdiri daripada 7 golongan ataupun rakan kongsi dalam komuniti sukan dan rekreasi. Mereka ni terdiri daripada pertamanya adalah pemilik dan juga operator fasiliti sukan tersebut. Keduanya pengurus kelab dan akademi, pekerja dan staf,
jurulatih, pelatih, atlet dan juga pemain, ibu bapa, penjaga dan akhir sekali pengunjung, komuniti, orang ramai dan juga pengguna. So 7 kumpulan ini adalah memikul tanggungjawab secara bersama. It is a collective responsibility to make sure kata the success of pembukaan semula sukan dan rekreasi ini dapat dilakukan dengan jayanya. Kerana yang pentingnya ialah we must have the sense of kata self-regulating. Bukan hanya operator saja, pekerja yang di situ, demikian juga atletnya, demikian juga penggunanya, termasuk juga ibu bapa. Dan kerana apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan adalah kerana keyakinan bahawa rakyat Malaysia ni adalah di kalangan rakyat yang telah menunjukkan tahap kepatuhan yang tinggi. Itulah telah membawa keyakinan kerajaan untuk membuka semula sektor-sektor di dalam masyarakat, termasuklah sektor sukan. Dan keyakinan yang ditunjukkan oleh kerajaan ini pastinya perlulah diimbangi dengan kebertanggungjawaban kita secara bersama. Dan to make this thing a successful one, supaya kita tidak berdepan dengan sebarang kebarangkalian atau kemungkinan datang semula ataupun kembalinya semula penularan wabak COVID-19 kerana kegagalan kita untuk orang kata mematuhi SOP sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Jadi itu saja yang saya nak maklumkan. Yang lainnya mungkin akan dapat diperolehi melalui website yang dan juga the handout that was given to you. Kalau ada sebarang soalan. Terima kasih Dato' Sri untuk taklimat panjang pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 2. Jadi saya teruskan dengan membuka sebarang soalan kepada Dato' Sri. Saya akan beri background dan sila nyatakan nama dan juga agensi mana yang ada wakili. Saya mulakan sekarang. Okey. Good afternoon, Dato' Sri. I'm Kirajan from the staff. Dato' Sri, you mentioned about the protocols. A lot of studies have been done. I hear about that. So, for football, especially, which model you based upon in Europe or South Korea or Vietnam or Thailand? I can't hear you clearly actually. Can you just take it off? Okay, Dato' Sri, kita punya SOP berdasarkan negara mana yang especially for football. Okay. I think we do not have any model. We follow our own one. And then we are strictly, stand guided by KKM and also by MKN. And for us, so far, all the measures that has been introduced by the government in fighting against COVID-19 has been loudly commendable by not just WHO, but almost most of the developed nation. So as to your question, we do not follow other model, but we follow our own model. And in fact, our own model has been center of reference by most of the country too. So it's just Dato' Sri daripada Astro Arena. Dato' Sri macam Dato' Sri ada katakan tadi, tiada kejohanan bagi sukan bola sepak. Bagaimana dengan status permohonan FKM untuk quarantine training base camp untuk skuad Harimau Malaya dan bawah 19 tahun? Baik. Dia begini, dia kalau untuk latihan non-contact, they can start immediately. Tetapi kalau they want a bigger and a more full-scale training, mungkin mereka boleh menggunakan pendekatan yang digunakan oleh RTT sebagai salah satu daripada konsep untuk they have the training. Sebab kalau mereka nak mulakan training in the full scale, that will involve the physical contact. So what matter most is that the safety of the athlete must be kept at the utmost importance. Keduanya, the safety of those who will be in contact with the athlete. Sebab tu kita guna pendekatan quarantine based approach kepada RTT kita. Kerana kita nak menjaminkan bahawa di waktu mereka melaksanakan training,
mereka, keselamatan mereka tetap terpelihara dan terjaga. Bukan atlet saja, those people yang involved dengan latihan berpusat, termasuk logistik, security, penyediaan makanan, all of them are quarantine. So bola kalau nak mulakan latihan secara konsep yang sebegitu di peringkat pasukan national team, saya boleh pertimbangkan untuk bawa ke pihak MKN dan we can get a buy-in from them for as long as we can have the SOP that equivalent to what we did for RTT. Saya fikir benda tu lebih more doable. Dato' Sri, bagaimana dengan status program latihan RTT? Adakah akan diteruskan sehingga 30 Jun atau digantikan dengan program biasa ataupun SOP dilonggarkan? Okey, ya, ini satu soalan yang mungkin banyak bila mana dah dengar di luar ni dah terberi kelonggaran dan pembukaan semula. Okey, RTT diteruskan. RTT berbeza dengan latihan yang telah diberikan kelonggaran ataupun dibuka semula oleh pihak kerajaan yang diumumkan semalam. Sebab dalam RTT ni, mereka ni akan melalui proses yang tak sama dengan SOP di luar. Tapi untuk membolehkan mereka mendapat kelonggaran khas untuk dapat, mereka perlu disaring, there must be a swab test, dan there must be kept there kata untuk tempoh sebulan, dan demikian juga mereka akan melalui saringan 2-3 kali. Dan they cannot have any more physical any contacts dengan outsiders. Akan tetapi melihat pada perkembangan yang telah diumumkan oleh kerajaan semalam, termasuknya kebebasan telah membolehkan rentas negeri dan sebagainya, dan saya akan melihat balik semula dari segi aspek psikologikal. Maklumlah, dia kata atlet-atlet di dalam tu bila dia dengar kat orang luar tu dah boleh balik pergi melawat balik kampung, so akan ada some kind of some urge within them wanting to have more relax. So saya dah berbincang dengan KP MSN, demikian juga dengan badan-badan sukan, persatuan sukan kebangsaan yang berkaitan, untuk mungkin kita ada midway break. Instead of 1 month, mungkin we can consider of 2 weeks and then have a break and before they can resume again. Tapi pendekatan RTT itu masih dikekalkan. Dato' Sri, kalau Olympic athletes break dengan SOP lah, mungkin apa yang tindakan yang akan diambil untuk mereka? They have got to leave the camp. The adherence, the strict adherence to ataupun compliance to SOP for RTT ni, I'm hoping for 100%. Okay, so seterusnya. Dato' Sri, saya datang dari TV3 mengenai yang latihan FPM tu. Jadi saya nak ngomongkan yang kalau FPM minta kebenaran daripada MKN untuk buat seperti program RTT tu dan dibenarkan ataupun tidak, maksudnya dia kena apply dulu ke MKN. Dia sebelum ni mereka datang untuk bercakap berkaitan dengan permulaan liga. Permulaan liga kita dah dapat ada keputusan Wisdom Guided by MKN bahawa tiada kejohanan yang dibenarkan dalam tempoh PKPP. Tapi saya nak maklumkan juga this is not something yang rigid. As time goes by, mungkin kita akan kemukakan permohonan from time to time. Tapi dari segi soal latihan permohonan yang dikemukakan setakat ini adalah untuk memulakan latihan. Yang saya dah berhubung dah bercakap dengan Datuk Hamidin. Tapi dari segi soal permulaan latihan yang lebih in a full scale for pasukan national team dan juga pasukan bawah 19 belum dikemukakan secara rasmi kepada saya, dan saya fikir kalau diberi dikemukakan, saya akan kemukakan kepada MKN untuk mendapat kelulusan. Dan saya yakin kalau mengikut SOP dan kaedah yang digunakan oleh RTT, saya rasa tidak ada rintangan lah untuk pihak MKN untuk memberi to grant approval. Satu lagi Dato' Sri, mengenai latihan atlet yang bukan dalam program RTT, maksudnya mereka ada ke waktu yang telah dibincangkan mereka boleh kembali ke MSN contohnya atau macam mana? Ya, itu pun dibincangkan dengan KKP MSN tadi. Mereka akan melihat, sebab dulu yang salah satu menjadi kekangan, mereka tak boleh merentas negeri, kebanyakan mereka berada di merata-rata.
Tapi kita akan lihat pada mereka yang berada di Klang Valley, di Lembah Kelang untuk memulakan latihan. Mungkin kita akan cari lokasi-lokasi yang tidak ada pertembungan dengan program RTT pada waktu ini, lokasi di sekitar. Dan untuk mereka yang berada di luar daripada Klang Valley, mungkin kita akan bincang lihat, mungkin kita boleh bekerjasama dengan MSN negeri bagi memungkinkan mereka untuk melakukan pemulaan to resume the training back. Sebab dulu for the last 3 months mereka kat rumah saja, sekarang boleh keluar. Dan cuma yang saya tak dapat lakukan pada waktu ini adalah untuk mereka yang full time athlete untuk kembali dan menginap, sebab kita tak ada SOP yang spesifik untuk penginapan lagi, untuk logistik. Ini bukan kepada sukan saja, kepada sekolah pun, sekolah asrama belum dibenarkan lagi, universiti dan demikian juga kolej-kolej. So I think it is cut across. So kepada mereka yang berada di Lembah Kelang yang boleh balik ke rumah dan pergi training, mungkin kita akan cuba usahakan lokasi-lokasi yang bersesuaian yang berada di Klang Valley. Okey, soalan seterusnya jika ada. Datuk Seri berbalik pada respons from bagaimana respons daripada stakeholder for football lah bila berhubung dengan KBS untuk mendapatkan SOP dan so on, the conversation. Mereka memahami dan sememangnya mereka pun mengetahui bahawa peringkat permulaan kita nak mulakan dengan non-contact training first. They know about that. Datuk Hamidin jumpa-jumpa dengan saya dah hampir 4 kali. Dan cuma pada waktu itu kita nak dapat pengesahan bahawa ia dibenarkan bukan hanya di peringkat FPM tapi dibenarkan di seluruh kata pasukan-pasukan negeri. Dan hari ini sebagaimana saya umumkan, dia dibuka juga kepada sukan-sukan yang lain yang ada liga. Hoki mungkin kan? Boleh memulakan tapi non-contact training. Saya nak menjelaskan sukan ni dia dilihat dimensinya dilihat daripada 3 aspek. Sukan pertama dia dilihat daripada aspek penganjuran, kejohanan. Kedua dia dilihat daripada aspek permainan itu sendiri. Dan ketiga dilihat pada aspek latihan. Yang bola, kejohanan memanglah tak boleh. Permainan bola pun tak boleh. Tak boleh ada aktiviti permainan bola di mana-mana padang. Akan tetapi training dibenarkan sebab kita ada banyak kelab-kelab di luar sana yang mungkin boleh memulakan non-contact training. Bukan kata mereka yang di kalangan yang atlet-atlet profesional, di kalangan atlet-atlet remaja, di kalangan atlet-atlet di pangku sekolah. So ini membolehkan mereka untuk memulakan. Dan sebagaimana daripada peringkat awal saya sebut, kita nak mula ni, kita nak mula biar ia berlaku secara gradual. I need to have a confidence building dulu. Pembinaan keyakinan agar sektor sukan akhirnya akan mendapat kata secara beransur-ansur kembali kepada normalsi dia. Okey, terima kasih Datuk Seri. Kita ada satu lagi soalan terakhir daripada saudara. Okey, Datuk Seri, tadi Datuk Seri ada cakap mengenai tiada kejohanan. Tapi Datuk Seri macam sepak takraw league, sukan yang berpasukan tapi tak membabitkan sentuhan. Macam mana Datuk Seri? Saya sebenarnya sepak takraw dia masih dianggap berpasukan yang ada possible physical contact. Mengikut apa yang dikaji dan diteliti oleh MKN dengan KKM, dia masih menganggap sepak takraw itu adalah sukan berpasukan yang akan ada possible physical contact, maknanya tak dibenarkan. Kalau nak main sepak takraw, sepak agak bulat sebagainya, okeylah untuk latihan, tapi permainan tak boleh. Tentu sekali lah kejohanan pun tak boleh. Semalam pun saya bercakaplah dengan Datuk Ahmad Ismail, saya akan meneliti dan saya dah maklumkan secara verbal kepada beliau bahawa itu adalah stand MKN dengan KKM pada waktu ini. Okey, Datuk Seri, kita buka satu lagi. NST. Ahli pada NST. Ya. Datuk Seri, untuk industri bola sepak dan juga pemotoran tempatan, banyak yang struggle sekarang ni kerana ketiadaan competition. So boleh Datuk bagi pandangan Datuk mengenai bola sepak macam mana situasinya sekarang untuk struggle, financial struggle ni, dan juga untuk pemotoran rasanya bila boleh dimulakan balik competition sebab mereka nak bagi mileage kepada sponsor semua yang membiayai sekarang. Ya.
Baik, kepada bola sepak dan terutamanya memang kita nak lihat supaya pada waktu ini let us have the spirit is to accept bahawa pembukaan ini bermula pada fasa kedua, mungkin akan ada fasa ketiga. Dan saya nak maklumkan bahawa memang saya tahu persatuan-persatuan sukan, mereka yang terlibat sukan terkesan agak teruk dalam tempoh 3 bulan ini. Maka mungkin dalam sehari dua lagi saya akan buat pengumuman secara khusus bantuan kepada mereka yang berada dalam bidang sukan, terutamanya pertubuhan-pertubuhan ataupun persatuan-persatuan sukan kebangsaan, dana bantuan untuk mereka, bagi memungkinkan mereka dapat meneruskan ataupun mereka dapat melakukan beberapa perkara yang dapat memastikan aktiviti sukan dapat diteruskan. Saya tak nak sebut jumlah ini sebab hari ini saya nak biar laku yang ni dulu. Bantuan ni saya akan buat mungkin dalam besok ataupun lusa. Selain daripada itu, saya nak maklumkan bahawa penjana yang diumumkan oleh kerajaan baru ni, saya bangkitkan kepada Yang Berhormat Menteri Kewangan. Dan Yang Berhormat Menteri Kewangan ni memang adalah orang yang cukup sporty and sporting. Dia pun orang sports person kan. So dia memang ada di dalam kepala dan benak beliau untuk memukakan 2-3 perkara yang boleh membantu industri sukan. Sebab Kementerian Belia dan Sukan, kita tak boleh membantu the profit oriented organisation yang terlibat dalam sukan. Kita hanya boleh bantukan pertubuhan-pertubuhan sukan saja. Tapi untuk industri, ia perlu datang daripada perbendaharaan. Dan perbendaharaan sedang memikirkan juga benda ni kerana berdasarkan kepada keputusan yang kita adakan hari ini. Sebab kalau dia umumkan sesuatu yang belum lagi dibuka, I think you will be sending a wrong signal. So dia menunggu supaya berlakunya pembukaan dulu sektor sukan, dan insya-Allah saya akan berjumpa dengan Menteri Kewangan untuk mencari kaedah bagi membantu mereka yang terlibat dan terkesan daripada industri sukan, termasuklah pada sukan bermotor. Dan sukan bermotor, saya boleh respon immediately adalah atas sukan memang dalam pemikiran saya untuk saya yakinkan untuk dibenarkan kejohanan, sebab memang tak ada kontak pun. Kalau tak ada penonton lagi lah, tak ada kontak. Dan bagi memungkinkan ia boleh di broadcast dan kemudiannya mendapat liputan dan penajaan. Tetapi for now, let us just enjoy the first spirit ni dulu dan mendapat pembukaan sektor sukan dan juga rekreasi fasa kedua dulu. Okey. Terima kasih. Mungkin ada lebih start tadi. Okey, satu last right. Okey. Dato' Sri, sports operators, gymnasiums, futsal courts, what would you want to tell the public? We need them to do these businesses to thrive as well as public pun bersuka juga. Tapi there might be a small fear factor of nak bersuka di facility macam ni. So what do you want to tell the public? Betul, this is a new thing. PM mula-mula dia disebut perkara ni adalah perkara yang dianggap sebagai unprecedented situation, demands and requires unprecedented measures. We were all the while fighting for invisible forces, kita tak nampak. Dan tiba-tiba muncul norma baru. So now kita semua diminta ataupun we are compelled to embrace satu kelaziman kehidupan baru yang tak pernah kita lalui. Bukan kata sukan, sembahyang pun tak pernah kita ada sembahyang untuk berjarak-jarak. Kaabah pun tak ada orang tawaf. Tak pernah berlaku dalam kehidupan saya untuk menyaksikan bahawa Kaabah tidak ada orang yang... Ini kenapa? Kerana soal aspek keselamatan nyawa manusia. Dan demikian juga kata pembukaan ini setelah adanya keyakinan oleh kerajaan dalam tempoh 3 bulan. Dan Sri Mahyudin sebut tahap kematuhan rakyat Malaysia tinggi. Ada negara yang tak dapat wujudkan national consensus. Federal kata lain, state kata lain. Berlaku kekacauan, negara yang kadang-kadang dikatakan so-called oasis of demokrasi kan. So kadang-kadang berdepan dengan suasana yang tidak boleh mendapat buy-in daripada rakyat. Tapi alhamdulillah di Malaysia we managed to guide the buy-in daripada rakyat, pematuhan tinggi. Sebagai balasan, maka kerajaan menunjukkan keyakinan dengan membuka sektor keagamaan, sektor sosial, pasar malam, sektor sukan. Tapi dia kena hadir bersama dengan kebertanggungjawaban kita secara bersama.
Kalau kita dapat pastikan norma ini dilaksanakan dengan baik, maka kita tak akan kembali kepada tempoh PKP yang sebenarnya memeritkan kita, kan, kebanyakan daripada kita. Jadi tentulah saya yakin dengan kematangan, kepatuhan, disiplin, those people yang dalam sport ini adalah orang yang dianggap sebagai mempunyai tahap disiplin yang tinggi, kan. Kalau orang kata sport bring us close, I think COVID actually bring us closer. We get to know even more, a lot better about ourselves, about our family, and about our surroundings. Dan saya fikir kalau kita dapat lakukan yang sebagaimana, dan insya-Allah tahap ataupun fasa 3 nanti akan menyaksikan kembalinya sukan ataupun aktiviti sukan, sektor sukan dan rekreasi seperti sedia kala. Okay. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Mudah-mudahan kita doa bahawa dengan pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 2 akan membawa nafas baru, memberi kelegaan dan memberi wajah baru kepada semua rakyat Malaysia, masyarakat bersukan, dan paling penting adalah kita dapat menjulang negara dan kemajuan, dan majulah sukan untuk negara. Itu macam macam komentator lah. Okeylah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih